Saya telah pun pergi ke Madinah seperti mana yang saya sebutkan di Timur Tengah, saya cakap hari itu, untuk mendapatkan rawatan. Dan alhamdulillah, ya tuan-tuan yang sedang menyaksikan saya sekarang live ini sudah sehat sepenuhnya. Ya, selepas saya mendapat rawatan, alhamdulillah, di bumi Madinah, 4 hari saya berada di sana, dan saya balik ke sini, saya punya keadaan kesihatan sangat memuaskan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Semoga yang tengok video ini Allah beri kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, channel ini telah pun mendapat satu ikon, iaitu thanks. Dan sahabat-sahabat semua boleh tekan tombol itu untuk memberi penghargaan, sokongan kepada channel ini agar terus berkembang. Apa yang saya nak share hari ini ialah apa yang dikatakan air liur Nabi, ataupun yang disebutkan sebagai telaga Rawha, iaitu telaga Nabi SAW dan para Nabi sebelum ini, dan juga telaga yang digunakan oleh Nabi Isa AS nanti. Sahabat semua, Ar-Rawha atau yang dikenal dengan sebutan Bir Rawha, ia bermaksud telaga Rawha, mungkin kurang begitu dikenal oleh umat Islam dunia kerana tempat ini jauh dan sedikit sahaja yang berkunjung ke tempat tersebut. Jikalau ada pun yang tahu, mungkin jemaah daripada kawasan Asia Selatan dan juga mungkin sebahagian daripada Asia Tenggara. Sedangkan wilayah Rawha cukup masyhur di masa Rasulullah SAW. Malahan beberapa hadis yang Nabi SAW sebutkan dengan hadis yang sahih menyebut telaga Rawha secara khusus. Ar-Rawha merupakan lembah yang di sekelilingnya dikelilingi oleh perbukitan dan gunung-gunung yang jaraknya lebih kurang 80 km daripada Madinah, dan ia sekarang dijaga oleh Bani Salim. Sahabat semua, bila kita tiba di kawasan tersebut, suasananya tidaklah seperti yang kita bayangkan, seperti kawasan-kawasan yang terkenal yang berada di Mekah dan Madinah, sebab ia jauh daripada orang ramai, bahkan sunyi sepi, terbiar dan tidak berapa terurus. Dan ia disebutkan sebagai perigi air liur Nabi SAW kerana Rasulullah pernah meludah ke dalam perigi Ar-Rawha semasa perjalanan Rasulullah SAW menuju ke Medan Badar pada 17 Ramadan. Dan pada ketika itu, air daripada perigi itu adalah beracun kerana manusia ataupun binatang yang minum pasti akan merasa sakit disebabkan airnya yang tercemar. Rasulullah dengan mukjizatnya telah pun meludah ke dalam perigi itu, dan airnya menjadi penawar pula kepada sesiapa sahaja yang meminum airnya. Dan banyak juga peristiwa yang berlaku di telaga Rawha ini. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahawa Ar-Rawha merupakan tempat singgah dan solat Rasulullah ketika menuju Mekah. Dan diceritakan daripada Abdullah bin Umar bahawasanya Nabi SAW pernah melaksanakan solat di masjid kecil, bukan sahaja yang terdapat di Safratul Rawha. Abdullah bin Umar mengetahui tempat yang pernah digunakan oleh Nabi SAW untuk solat. Ia berkata, di sebelah kanan jika kamu berdiri solat di masjid itu terletak di sebelah kanan jalan jika kamu berjalan menuju ke arah Mekah. Dan jarak masjid tersebut dengan masjid besar sejauh lontaran batu atau kurang lebih sekitar itu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat semua, selain itu Ar-Rawha merupakan tempat perkahwinan Rasulullah dengan Ummul Mukminin, iaitu Safiyah binti Huyai. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik berkata, Nabi SAW memasuki Khaybar tatkala Allah memberi kemenangan kepada Nabi atas benteng Khaybar. Diceritakan kepada beliau tentang Safiyah binti Huyai bin Al-Khattab yang suaminya terbunuh sedangkan dia baru sahaja menjadi pengantin. Maka Rasulullah SAW memilihnya untuk dinikahi. Kemudian Rasulullah keluar bersama Safiyah hingga ketika kami sudah sampai di Sadar Rawha, beliau berhenti untuk singgah. Maka dibuatkanlah baginya makanan yang terbuat daripada kurma, tepung, minyak sami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, persilakanlah orang-orang yang ada di sekitarmu, itulah walimah Rasulullah SAW dengan Safiyah. Kemudian kami berangkat menuju ke Madinah. Sahabat semua, riwayat yang paling terkenal tentang Rawha adalah tempat tersebut nantinya merupakan lokasi Nabi Isa AS memulai talbiyah untuk menunaikan haji dan umrah di akhir zaman nanti. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam memulai tahlil talbiyah di Fajr Rawha untuk haji ataupun umrah, atau melakukan keduanya, yakni menggabungkan haji dan umrah. Hadis riwayat Muslim. Rawha dalam sejarahnya juga merupakan tempat singgah dan salat 70 Nabi sebelum Nabi Muhammad, yang mana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dalam riwayat At-Tirmizi bahawa Rasulullah ketika di lembah Rawha, beliau berkata, telah salat di masjid ini 70 Nabi.
Sahabat semua, setiap kelebihan mukjizat Nabi SAW kepada sesuatu tempat akan memberi kesan kepada sesiapa yang menziarah tempat tersebut. Setiap yang ditinggalkan oleh Nabi pasti ada kebaikannya. Tapi agak sedih sebab tempat sebegini tidak dapat dijaga dengan baik. Boleh jadi dirosakkan oleh pengunjung yang kurang berakhlak ataupun mungkin oleh haiwan, dan kurangnya penambahbaikan tempat tersebut. Jadi sahabat semua, itulah yang disebutkan Ar-Rawha, tempat yang pernah diludahi oleh Nabi SAW dan airnya menjadi penawar kepada sesiapa yang meminumnya. Jadi cukup sekedar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.